Hai, apa khabar semua? Bertemu kembali dengan Cikgu Cica. Okey, so hari ini kita sambung pembelajaran kita. Cikgu ada berikan dua lagi soalan tambahan di dalam grup Telegram anda mengenai latihan 8.1 saat topik kita iaitu serakan. Okey, so sekarang ni Cikgu tunjukkan penyelesaiannya. So jadinya anda boleh lengkapkan latihan tambahan anda yang Cikgu ada berikan di dalam grup Telegram anda. Okey, so jom kita tengok soalan ini. Okey, ini soalan yang Cikgu ada berikan. Okey, so kita tengok soalan ni. Soalan nombor 1, kita tengok soalan nombor 1. Diberi kat sini, dia ada taburan data di sini. Okey, taburan data di sini menunjukkan markah ujian pertengahan tahun dan juga markah ujian akhir tahun bagi 25 orang murid di dalam sebuah kelas tersebut. Okey, maksudnya dalam satu kelas itu dia ada 25 orang murid. Kemudian ini adalah taburan data yang diberikan untuk periksa ujian pertengahan tahun dan juga ini adalah markah yang diperolehi oleh pelajar di dalam kelas itu untuk ujian akhir tahun. Okey, soalannya yang pertama. Okey. Okey, soalannya yang pertama dekat sini dia ada menanyakan tentang lukiskan pelot, batang dan daun. Maksudnya dia suruh kamu lukiskan pelot, batang dan juga daun berdasarkan taburan data yang telah diberikan ini. Okey, so macam mana cara untuk kita melukis pelot, batang dan daun? Okey, so berdasarkan daripada jadual tersebut, cikgu boleh contenglah. Okey, so dia ada dua taburan data kat situ. So cikgu boleh conteng macam ni Okey, turutannya ialah kita mesti ikut turutan nombor yang puluhnya. Kita tengok nombor yang paling rendahnya adalah nombor berapa. Okey, so kita kena buat taburan data kat sini di mana sini adalah ujian bagi pertengahan tahun dan yang sebelah sini adalah markah. Anda tulis lengkaplah tajuk ni. Tajuk ni anda tulis lengkap kat sini markah ujian akhir tahun. Okey, so dia bermula daripada angka 3. So kita mesti ikut turutan 3. Lepas tu dia ada turutan nombor 4. Lepas tu selepas 4 dia ada nombor 5. So kita letak nombor 5. Kemudian ada nombor 6 sehinggalah 7. So 6 dan 7. Okey. 6 dan juga 7. Okey, cikgu ke bawahkan sikit. Okey, baik. 7. Okey. So kemudian kita tengok markah untuk periksa pertengahan tahun. So dia ada 30. So 3 kosong, lepas tu lagi 3 selepas 3 kosong. So jadinya bila kita dah masukkan tu kita pangkallah. Lepas tu ada 34, 35, 38, 38. Okey, so 3, 4, 3, 5, 3, 8 dan 8. Okey, so nombornya adalah berdasarkan yang kat sini lah 38. So ini dah selesai. So kita potonglah. Okey, so anda kena ingatlah. Kemudian taburan yang kedua angka 4 pula. Okey, angka 4, 40, 41, 42, 44, 44. So kita masukkanlah. 0, lepas tu 41, kemudian 42, kemudian 44, 44, kemudian ni 45, 48 sampai 49. 45, 48 dan 49. So sebelah sini pun sama jugalah. Okey, untuk angka 3 kita masukkan kat sini 3, 4, 3, 9. Okey, angka 4 pula 0, 1, 2, 6, 7, 8. Okey, dah selesai sampai sini 8 Okey, kemudian angka 5 pula, angka 5, 52, 52, 54, lepas tu 55, 56 ada 2 kali, lepas tu 59 ada 2 kali. Okey, dah selesai sini 59 Kemudian sebelah sini pun sama jugalah. Okey, 50, lepas tu 3, 3 ada 3 kali. Okey, 3 ada 3 kali sampai sini 67. Okey, 67. Okey, kemudian start 60. So 60 sampai 63. So 60, 61, 62, 63. Okey, kemudian sini 70, 71. Okey. Yang sebelah sini pun sama. Sebelah sini pun sama 4, lepas tu 5, lepas tu seterusnya lah. 7 pun sama, 7, 1, lepas tu 3, 6 dan seterusnya. Okey, so anda lengkapkan. So kat sini kita boleh nampak lah. Kita boleh nampak perbezaan di antara keputusan markah ujian periksa pertengahan tahun dengan ujian akhir tahun. Kita nampak taburan datanya kat sini. Okey, untuk pertengahan tahun. Okey, untuk yang pertengahan tahun banyaknya sebelah atas. Sebelah atas kita faham markahnya makin sedikit lah. Makin sedikit. Okey, yang kat bawah ni menunjukkan markah semakin tinggi lah. Okey,
semakin ke bawah menunjukkan markah itu semakin tinggi. Ke atas, okey, kita nampak periksa pertengahan tahun banyaknya menghala ke atas lebihnya. So maka manakala periksa ujian akhir tahun pula, okey, sini 65, 66799. Okey, nampak 65799. Okey, selesai. Okey, kalau kat sini kita nampak dia makin ke bawah. Okey, makin ramai menghala ke bawah, menunjukkan markahnya semakin meninggi, menunjukkan markahnya semakin pelajar itu semakin dapat markah lebih baik, lebih banyak. Okey, kat situ anda dah faham kan? Okey, so kita tengok kat sini. Okey, dia kata lukiskan satu peluk. Okey, so kita dah lukis. Okey, ini dah menjawab soalan A untuk melukis peluk batang dan daun. So seterusnya kita tengok soalan yang B. Soalan yang B dia tanya berdasarkan peluk batang dan daun tersebut. Okey, yang A, ujian manakah menunjukkan pencapaian murid itu lebih baik? Okey, yang mana yang menunjukkan pencapaian murid itu yang lebih baik? So kita boleh fahamlah, kamu kena buat ayat lah, buatlah ayat. Okey, soalan B, soalan B. Okey, so anda boleh nyatakan berdasarkan kepada soalan ni pencapaian murid yang lebih baik ialah, tulislah, pencapaian murid dalam ujian apa? Pencapaian murid dalam ujian akhir tahun lebih baik keputusannya. Kenapa lebih baik keputusannya? Ataupun kamu boleh nyatakan lebih baik ataupun lebih tak nak gunakan perkataan baik, kamu boleh gunakan lebih ramai. Okey, ujian akhir tahun lebih atau ramai lebih ramai dapat pencapaian murid dalam ujian akhir tahun lebih ramai dapat keputusan markah yang lebih tinggi. So ini ke bawah menunjukkan pelajar itu mendapat markah yang lebih tinggi berbanding periksa ujian pertengahan tahun yang lebih ramai yang mendapat markah yang lebih rendah berbanding periksa ujian akhir tahun. Okey, pencapaian murid dalam ujian akhir tahun lebih ramai mendapat keputusan yang markahnya lebih tinggi. Okey, berbanding dengan ujian pertengahan tahun. Nanti anda buat ayat lah. Okey, buat ayat kat sini. Okey, itulah keputusannya. Bila dia nyatakan, suruh kamu memberi justifikasinya. Okey. Okey, kemudian kita tengok soalan yang seterusnya. Okey, kita tengok soalan yang nombor 2. Okey, soalan nombor 2 yang ini dia suruh anda membuat plot titik. Lukiskan plot titik. Plot titik maksudnya plot titik panjang lah. Plot titik panjang. Okey, so berdasarkan dua taburan data ini. So untuk membuat plot titik panjang, kita tengoklah kat sini berdasarkan pada taburan data untuk kelab matematik dan juga kelab sains. Okey, untuk 20 orang murid. So kita tengok yang paling rendah nilai kat sini adalah 6.5. So ia bermula daripada julatnya ialah 6. Kemudian paling tinggi nilainya ialah 12.5. So jadinya plot titik panjang anda, saya contoh sini bermula dari 6, kemudian 7, 8, 9, 10, 11 sehinggalah 12. Okey, sini adalah 12.5. So maknanya dia sehingga 13. Okey, kemudian kita letakkanlah nilainya. Okey, 7.5. Mula-mula sekali kat sini 7.5. So kita masuk, kita buatkan dot. Okey, sini 1. Okey. Saya guna warna lain. 1. Okey, 7.5 7.5. Lepas tu 6.5 sini, 6.5 1. Lepas tu 7 ada 2. So kita letaklah 7 ada 2. Lepas tu 8 ada 1. Lepas tu 7.5 tambah lagi 1, 6. 10.5, 10.5, 8, 10.5 lagi. 8 tambah 1, 10.5 tambah 1 lagi. 12.5 sini, 12.5, 6.5, okey 6.5 kat sini. Okey, kemudian 8.5 sini, 8.5, 11 7, 11 1, 7 mana? 7 1, 7.5 1. Lepas tu 8 9. Okey, 8 9, 7.5. 7.5 tambah lagi 1 sini, kemudian 6.5. Canggih.
Okey, so bila kamu contengkan tu, kamu ikutlah petak-petak yang ada di dalam buku tulis kamu tu ikut petak-petaknya. So pastikan dia satu baris yang sesuai. So dekat sini kita nampaklah peluk titik panjang ini macam berat menghala ke sebelah kiri, di mana saiz kasut yang dipakai kecil. Okey, saiz kasut yang dipakai ni adalah saiz yang kecil. Okey, saiz yang besarnya kurang untuk bagi kelab matematik. Okey, so ini kamu letakkanlah label. Ini adalah untuk kelab matematik. Okey. So untuk kelab sains pun sama. Okey. Saya conteng sebelah bawah. Okey. So untuk kelab sains saya conteng sebelah sini Okey, so kita tengok kelab untuk sains. Okey. So sini adalah kelab sains. Okey, kelab sains. Okey, bermula dari nilai berapa? Kita tengok nilai yang paling rendah yang ada di sini. Paling rendah yang ada di sini ialah kalau nak ikut pada taburan data yang 6 hingga 13 ni pun boleh jugalah. Kalau kat sini untuk kita perbandingkan untuk dua-dua ni, so kita ambil nilai yang sama 6, 7, 8, lepas tu 9, 10, 11, 12, 13. Kenapa kita ambil sama dengan yang kita tengok yang ini? Supaya kita boleh membuat perbandingan di antara kedua-dua peluk titik panjang ini untuk kedua-dua kelab ini. Okey, so kemudian kita masukkanlah nilainya. Okey, saya masukkan nilai 7.5. Okey. 7.5 sini 1. 10.5 ada 2. So saya letak 2. 8.5 1, 9. Ini dah sudah selesai. 11 dengan 10. Selesai 9 dengan 8.5. 8.5 tambah 1, 9 tambah 1. Selesai 10.5, 8.5. 10.5, 8.5, 11. Okey, 11. 10 tambah 1. 9, 9.5, 9, 1, lepas tu 9.5 ada 2. 99 ada 2 lagi. Sini, 2 lagi. Ni kemudian 9.5. Lepas tu 11. Okey, so kita nampak dia punya taburannya macam ni. Okey, taburannya macam ni berbanding dengan taburan bagi kelab matematik tadi. Nampak tak tu? So kita nampak dengan jelas di mana kelab yang matematik ni saiz kasutnya banyak yang saiz kasutnya lebih kecil berbanding dengan kelab sains ini ramai muridnya memakai kasut yang saiznya lebih besar. Okey, nampak sini? Okey, yang ni nampak lebih berat ke sebelah sana. Okey. Baik. So sekarang kita dah lukis dia punya peluk titik panjang. So kita terus menjawab soalan yang B lah. Okey, so soalan yang B kat sini saya tunjukkan di mana bandingkan kedua-dua peluk titik panjang tersebut, bandingkan kedua-dua ni. Okey, kemudian ditanya kelab manakah mempunyai serakan yang lebih besar? Okey, serakan saiz kasut yang manakah yang mempunyai serakan yang lebih besar? Kemudian suruh anda memberikan justifikasinya. So dekat situ kita boleh nampak dengan jelas di mana yang mana serakannya lebih besar. Serakan tu lebih besar maksudnya dia punya taburannya tu lebih besar. So kita nampak yang kelab matematik ni taburan serakannya tu lebih besar berbanding dengan sains. Sains ni sini je. Taburan dia dari sini, dari sini sampai sini saja. Okey, tapi untuk kelab matematik serakan dia lebih besar. Okey, lebih besar. So jadinya kamu boleh nyatakan di mana saiz kasut murid bagi kelab matematik mempunyai serakan yang lebih besar. Serakan yang lebih besar. Okey. Yang lebih besar. Okey, so dia suruh anda berikan justifikasi. So kita tunjukkanlah dia punya beza di antara kedua-dua ni. Dia punya beza kasutnya. Okey, so kalau kita tengok dari segi beza kasut, kita tengok untuk kelab matematik dahulu. Untuk kelab matematik, okey, kita nampak kat sini saiz murid yang ada di dalam kelab matematik ia bermula daripada 6 sehinggalah ke saiz sini ke saiz 12.5. So kita nak tahu beza. So 12.5 kita tolak dengan saiz kasutnya 6. So kita nampak beza kat sini ialah 6.5. Okey, kemudian kita buat pula perbezaan di antara saiz bagi kelab sains pula. So untuk kelab sains saya kecilkan sikit. Saya conteng sebelah sini So saya conteng kat sini, tak muat tempat. Untuk kelab sains, so kita nampak bezanya. Okey, dari sini
sehinggalah ke saiz 11. So jadinya beza, kita tak tahu beza 11 tolak dengan saiz 7.5. Kita dapat bezanya adalah 3.5. Beza serakan di antara kedua-dua ni. So kita nampak dengan jelas bagi kelab matematik, bagi kelab matematik mempunyai beza saiz kasut muridnya lebih besar berbanding dengan kelab sains. Okey, baik. Saya cikgu harap anda menonton video pengajaran cikgu ini supaya ianya boleh membantu anda untuk menjawab latihan yang cikgu berikan. Okey, guys, kita jumpa lagi.